Ada satu podcast ni, Lex Fridman, satu podcast yang among top 10 di dunia, jutaan listeners across the globe. Dia interview Dr. Omar Sulaiman. Omar Sulaiman ni dia orang berasal daripada Palestin tapi dia membesar dekat US. Dia antara scholars dan juga political activist among Muslim yang paling emerging di US. Dia umur dia baru 37. Tapi dia founder Yaqin Institute dan dia basically dapat PhD daripada Malaysia, daripada IIUM. Dan dia sekarang ni ranked among most influential Muslim preacher juga dalam konteks Muslim world and beyond. So Lex Fridman ni dia orang yang very critical. Dia akan bercakap dengan mana-mana orang yang ada idea-idea yang brilliant, yang critical, dan conversation dia adalah conversation yang very in-depth, mendalam dan bertanya soalan-soalan yang susah. Dan dia ada session dengan Dr. Omar Sulaiman ni dalam lebih kurang 3 jam. Perbincangan tu sampai membuatkan Lex Fridman ni nak experience solat sekali dengan Dr. Omar Sulaiman ni. Dan dalam podcast tu dia orang tunjukkan klip mereka berhenti sekejap untuk solat sebab podcast tu mengambil waktu yang panjang, dan dia solat sekali, dia nak experience sendiri sujud. Dan bila saya tengok tu saya rasa macam wow, you talk to someone sampai orang tu rasa immersed in the way you tell the story, convince him and he wants to try. Dia nak cuba experience solat tu. Apa hukum kalau orang non-Muslim nak test solat, nak test buat ibadah-ibadah ritual? Selagi mana tidak ada perkara yang secara eksplisit dalam agama melarang. Contoh masuk ke tanah haram, buat haji, buat umrah. Of course lah, kita panggil red lines. Garisan merah tak boleh lintas. Tapi orang datang ke masjid, even waktu belajar di Jordan dulu, ada seorang imam yang mengajar kami pelajar-pelajar Malaysia ni kelas Quran, hafazan dan tilawah. Dan dia cerita pengalaman bagaimana ada orang Perancis yang datang ke Jordan pergi conference, dia tak pernah dengar azan dalam hidup dia. So dia duduk kat depan pintu setiap kali masuk waktu dia dengar azan, dia dengar bacaan solat, dan basically dia diberikan ruang untuk dengar dan experience sendiri, tengok orang solat, dan itu sebenarnya membuka hati. Kemudian dia masuk Islam lah. So zaman Nabi SAW pun kalau kita lihat, Abu Jahal sendiri pun malam-malam pergi dengar bacaan Quran, dan space yang kita bagi tu sebenarnya tanpa mendakwah dia secara berceramah, hanya bagi dia experience apa yang kita buat tu, it's very impactful. Sebab tu ramai kawan-kawan kita yang non-Muslim, dia nak experience puasa. Baru ni kita ada kawan daripada Korea yang datang sembahyang Jumaat. Ada orang tak tahu dia non-Muslim pun. Dia duduk dalam jemaah sembahyang Jumaat ni, di Kajang ni, solat, dia sujud dan dia experience, dan kita boleh tanya dekat dia, macam mana rasa duduk dalam masjid, dengar khutbah, solat. Dan benda-benda tu adalah kita panggil benih-benih dakwah yang nanti akan stay dengan dia. Dia rasa experience tu something yang trigger dia punya inner peace, curiosity. Dan saya rasa kita kena lebih terbuka lah untuk bagi orang-orang lain experience, jangan terlalu eksklusif. Common narrative selalunya bila conversation tentang Islam ni adalah angle Islamophobia tu. Discussion tu tertumpu kepada isu-isu yang dibangkitkan oleh Islamophobes, yang mana kalau kita jawab tu kita on the defensive mode, kita sedang mempertahankan. So sebenarnya orang tu tak dapat dengar the full picture ataupun the big picture. So conversation antara Lex Fridman ni dengan Omar Sulaiman ni, dia take another angle. So approach agama ni bukan daripada pintu kecurigaan, persoalan dan kritikan, tapi Lex Fridman ni bertanya soalan seperti satu orang yang really interested nak faham agama ni. So Omar Sulaiman cerita akidah, belief, faith tu apa dengan Tuhan. Dan even Omar Sulaiman sendiri cerita dia punya childhood experience. Dia sendiri mengalami krisis. Dia datang berkeluarga Palestin. Ayah dia profesor yang mewujudkan dan menggerakkan jemaah dakwah. Mak dia pun sama. Tapi dia yang membesar dalam keluarga dakwah dan tarbiyah ini mengalami krisis keimanan. Dan dia ada seorang lagi kawan yang non-Muslim, Christian, sama-sama agree untuk embark on a journey untuk cari mana agama yang benar. Baca Bible, baca Quran, pergi jumpa paderi, pergi jumpa imam, ustaz dan sebagainya. So dalam journey itu sampai kawan dia seorang lagi ni pun masuk Islam. Itu ruang yang diberikan kepada dia yang sebenarnya membina karakter dia lebih dalam pemahaman dia tentang agama. Sebab tu hari ni sebagai rakan-rakan ada yang nak mengajar kisah ambiak aja contoh kepada anak-anak kita, ceritakan sekali naratif yang ada dalam agama lain. Contoh Kristian ada dalam naratif mereka kisah Nabi-Nabi yang kita biasa dengar ni, Jacob, Noah dan sebagainya. So ramai bimbang yang nanti akidah anak-anak Islam akan goyang. Sebaliknya, dengan mempelajari naratif agama lain dan kita tahu bagaimana Allah cerita kisah-kisah Nabi ni dengan benar, cara Allah SWT ceritakan kisah-kisah tu yang menjaga kehormatan dan kemuliaan para Nabi ni, sebenarnya akan menguatkan lagi keimanan. So itu point dia, dan itu approach yang nampaknya membuka ruang kepada ramai orang rasa lebih selamat untuk experience dan belajar, dan sebenarnya indirectly menguatkan lagi
keyakinan dia. So kita tak perlu takut sangat. Kita ada inferiority complex while having the best we call scripture ataupun the tradition of knowledge tu, tradisi agama kita dengan keilmuan yang luas.